warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada 12.9. Tajuk kami adalah memukul dengan ayunan. Saya Nur Aisyah Huda binti Abdul Azhari. Kami punya 3 orang ahli. Yang pertama adalah saya, kemudian Muhammad Aizat bin Syahzan dan Nur Izanil Barakah binti Ilyas. Pengenalan memukul dengan ayunan. Di antara kemahiran-kemahiran dalam permainan bola liset, kemahiran memukul adalah salah satu kemahiran yang paling sukar dilakukan. Pitcher akan cuba membaling bola sederas mungkin agar bola yang dibaling gagal untuk dipukul oleh pemukul. Bagi mengelakkan bola yang dipukul berjaya ditangkap oleh pemadang, pemukul haruslah memukul pukulan sekuat mungkin ke dalam kawasan permainan dalam keadaan yang sukar untuk dicapai oleh pemadang. Oleh yang demikian, kemahiran ini memerlukan latihan yang kerap bagi memastikan setiap pukulan yang dilakukan berkesan. Pemukul mestilah menumpukan perhatian kepada bola yang akan dibaling kerana balingan yang baik akan mencapai kelajuan 80 km per jam. Penghayatan yang baik serta kebolehan dan kepatasan bila mana dan cara bola dibaling adalah penting. Lepas tu, battle box. Battle box ialah kotak yang ditanda dengan kapur yang berdekatan dengan home plate di mana batter perlu berdiri semasa melakukan pukulan. Battle box mempunyai 2 iaitu battle box kanan dan battle box kiri. Bagi pemain yang menggunakan tangan kanan, dia akan duduk di kotak kiri. Bagi pemain yang menggunakan tangan kiri, dia akan duduk di kotak kanan. Berlawanan dengan tangan yang kita gunakan untuk memukul. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan menerangkan tentang fasa-fasa memukul dengan hayunan dalam sukan bola liset. Fasa-fasa ini terbahagi kepada 3 bahagian utama. Yang pertama adalah fasa persediaan, kedua adalah fasa perlaksanaan dan yang terakhir adalah fasa ikut lajak. Fasa yang pertama iaitu fasa persediaan. Kayu pemukul iaitu bat dipegang dengan kedua-dua belah tangan. Ruas-ruas antara jari adalah dalam keadaan yang selari dan genggaman adalah tidak terlalu kuat tetapi kukuh. Seperti yang kita dapat lihat pada gambar yang pertama ini, ruas-ruas antara jari bagi pemukul adalah dalam keadaan yang selari. Berdiri dengan kedua-dua belah kaki adalah selari dengan kedudukan home plate. Seperti gambar yang kedua ini, kaki pemukul adalah dalam keadaan yang selari dengan home plate. Jarak di antara bukaan antara kedudukan kaki adalah berdasarkan kepada kelebaran bahu bagi pemukul atau dalam keadaan yang selesa bagi pemukul tersebut. Ini bermaksud kelebaran bagi bukaan kaki bagi pemukul adalah tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Ini adalah bagi memastikan pemukul dapat menyeimbangkan badannya. Berat badan diletakkan sepenuhnya terhadap kedua-dua belah kaki. Yang seterusnya adalah fasa perlaksanaan. Di dalam fasa ini, bat diangkat ke bahagian sisi muka atau selari dengan paras telinga. Ianya adalah bermaksud tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu rendah. Pandangan hendaklah tertumpu kepada pitcher. Semasa hayunan ke arah bola, pinggang digerakkan secara serentak dengan hayunan bat, iaitu dikenali sebagai twist. Kaki di bahagian belakang juga akan dipusingkan bagi menambah kekuatan hayunan dan keseimbangan badan. Seperti gambar yang kedua ini, kita dapat lihat kaki pemukul ini dipusingkan serentak dengan pusingan badannya. Oleh itu, bat akan dihayun mengikut lajak. Yang terakhir adalah fasa ikut lajak. Di dalam fasa ikut lajak ini, apabila setelah bola berjaya dipukul, bat akan dihayun mengikut lajak yang telah terhasil. Ianya bertujuan untuk memastikan bola yang dipukul itu mempunyai momentum untuk bergerak. Jadi, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, fasa yang pertama adalah fasa persediaan. Kedudukan kaki adalah selari dengan home plate, iaitu kelebarannya adalah sama besar dengan bahu bagi pemukul ataupun mengikut keselesaan kepada pemukul itu. Genggaman perlulah selari bagi ruas di antara jari.
dan genggaman juga tidak terlalu kuat, namun ianya perlulah kukuh. Okey, baiklah. Fasa yang seterusnya adalah fasa perlaksanaan. Di dalam fasa perlaksanaan ini, kedudukan kaki perlulah dalam keadaan yang selesa bagi pemukul. Bat dipegang dalam keadaan baik dan selesa. Bat diangkat pada kedudukan telinga ataupun sama paras dengan sisi sebelah kanan muka. Kepala perlulah menghadap kepada pitcher di hadapan untuk melihat bola yang akan datang. Seterusnya adalah untuk pukulan. Pinggang dipusingkan ataupun ditwist serentak dengan pergerakan kayu hayunan tadi. Dan kaki juga perlu ditwist bagi mengekalkan keseimbangan badan. Okey, saya akan tunjukkan cara penuh dalam teknik untuk memukul dengan hayunan. Pastikan mengikut lajak yang telah terhasil daripada pukulan hayunan tersebut. Jangan berhenti setakat ini saja, tapi terus habiskan hayunan sehingga habis mengikut lajak. Okay, baiklah, fasa yang terakhir adalah fasa ikut lajak. Setelah pukulan dilakukan, tangan mestilah dipusingkan begini. Ini adalah bagi memastikan kita memperolehi lajak yang baik. Tangan, okey, boleh tengok tangan saya macam ni. Dah sampai sini, pusingkan dia. Okey, sampai habis. Okey, itu saja. Baik, seterusnya saya akan bentangkan peraturan memukul dengan hayunan. Peraturan asas yang pertama dalam dalam memukul dengan hayunan ni adalah satu tim mempunyai 9 orang pemain dan mempunyai plus seorang pemain yang dipanggil sebagai BP. 9 orang pemain ini disusun mengikut urutan telah ditetapkan untuk membuat pukulan. Sekiranya terdapat seorang pemain yang gagal mengikut urutan telah ditetapkan, pemain tersebut dikira sebagai mati ataupun out. Pemain BP ni merupakan seorang yang mempunyai kemahiran untuk memukul, tetapi dia tidak boleh berlari. Jadi dia akan menggantikan salah seorang pemain yang daripada 9 orang ni yang tidak mahir dalam memukul untuk membuat pukulan. Jadi apabila BP ni berjaya membuat pukulan, pemain yang digantikan tadi tu akan terus berlari ke base yang pertama. Seterusnya, jangan menghalang pandangan catcher. Pandangan catcher ni terus kepada pitcher. Jadi, batter jangan halang pandangan catcher dengan bat batter. Seterusnya, batter dikatakan mati apabila terkeluar daripada batter box semasa membuat pukulan. Seterusnya, batter tidak dibenarkan tukar batter box apabila pitcher dah ready untuk membuat balingan. Bola yang terkena pada badan batter yang dibaling oleh pitcher, batter tersebut layak untuk mendapatkan free walk ke base yang pertama. Bola yang disepak oleh batter selepas batter tu memukul bola yang dibaling oleh pitcher, batter tu dikira sebagai mati. Seterusnya adalah strike. Strike ni merupakan zon kawasan putih ni. Dia merupakan zon antara bahu hingga ke lutut batter. Sekiranya batter tadi tak dapat membuat pukulan terhadap bola strike pitcher sebanyak 3 kali, batter dikira sebagai out. Seterusnya adalah ball. Ball ni merupakan tindakan daripada pitcher, balingan daripada pitcher, tetapi balingan tersebut terkeluar daripada strike zone yang putih ni. Apabila pitcher dah buat 4 kali ball, batter tu mendapat free walk, boleh mendapatkan free walk. Tetapi
dia punya syarat dia adalah batter tu tak boleh pukul pukulan ball tadi tu. Kalau batter dia pukulan ball tadi tu dikira sebagai strike juga. Seterusnya adalah foul ball. Foul ball ni adalah bola yang dibaling oleh pitcher dan batter dapat memukul bola tersebut tetapi terkeluar daripada kawasan permainan. Maksudnya terkeluar daripada kawasan permainan dekat belakang ni. Dia terkeluar dekat situ. Bola tersebut masih dikira sebagai strike. Walau bagaimanapun pemukul tadi masih boleh mendapatkan pukulan seterusnya sebab foul ball tidak akan menyebabkan strike out. Baik, sekian. Terima kasih. Kesimpulannya, memukul dengan ayunan merupakan salah satu kemahiran yang sukar untuk dilakukan. Memukul dengan ayunan mempunyai fasa-fasa yang perlu dipelajari untuk menguasai kemahiran ini. Akhir sekali, dalam memukul, jika memukul, kita perlulah menggunakan peraturan yang telah ditetapkan dalam permainan. Sekian, terima kasih.